Assalamualaikum, hai guys. Bersama dengan saya Ika, rider helmet pink. Okay guys, so sekarang ni kita dah berada di hadapan HQ Team Boss di Bukit Jelutong. So sekarang pun cuaca tengah hujan. Apa kata jom kita masuk? Jom. So basically hari ni adalah hari bekerja. So semua orang selalunya akan ada dekat dalam lah. Assalamualaikum. Okay, so dekat kaunter ni Afiq, biasanya Ajim, tapi Ajim hari ni dia pergi fisio. So jom kita masuk lagi kat dalam. Mana? Sunyi sepi je ni. Oh, buat apa tu? So tu Akil and Abang Lan, kita punya cameraman. Ni kita punya chief mechanic. Abang Fakar, Ima, kita punya social media marketer. Ni kita punya rider, Alia. Rider yang lain, diorang semua dah balik rumah. So hari ni kita ada interview special bersama dengan tim Aspirasi Kaprik. So, nantikan. Nama saya Nur Atikah binti Azwar atau lebih dikenali sebagai Ika, rider helmet pink. Okay, saya membesar di Subang and last kali saya mendapat pendidikan, kita cerita last kali teruslah last kali saya mendapat pendidikan di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, degree dalam Human Resource Management. Pada tahun 2019, saya dapat ilham time tu untuk buka satu YouTube channel sendiri dengan nama Rider Helmet Pink. Assalamualaikum, hello YouTube, bersama dengan saya Rider Helmet Pink. Okay, so hari ni Rider Helmet Pink berada di Arena Rawang sebab Pink nak pergi ride ke Cameron Highland. Pink akan berhenti dekat tapah ni untuk minum sekejap and checking walk around dekat motor. Nak tengok keadaan motor macam mana, okey ke tak. Nama Rider Helmet Pink tu bukan sebabkan riding helmet motor yang colour pink, tapi disebabkan riding helmet kuda. Sebab sebelum saya menjinakkan diri dalam dunia pemotoran, saya merupakan seorang rider, horse rider lah. So waktu tu saya pakai helmet colour pink. Bila tiap kali training, coach lupa nama saya. Dia panggil saya rider helmet pink. Saya start buat keputusan nak jadi full time YouTuber. Time tu sebenarnya ada banyak cabaran lah. Waktu tu mak lah orang pertama yang sebenarnya dia bukan melarang, sebenarnya dia risau. Sebab biasa kita kerja setiap bulan, kerja yang Isnin sampai Jumaat, itu kerja yang okey dah confirm akan ada gaji. YouTuber ni dia yang mengikut nasib. So bila jadi YouTuber ni, orang ingat kehidupan sebagai YouTuber ni senang, seronok. Yelah pergi keluar buat video ha, edit dapat duit. Tak semudah tu sebenarnya. Kalau macam saya memang fokus untuk buat berkenaan dengan motor, and saya nak kongsikan macam mana rider perempuan sebagai seorang penunggang motosikal, sebagai seorang pengguna motor yang kira tega lah kan kira dia. Dia mengalami kehidupan hari-harian dia dan dia share lah, kiranya dia share. Lebih senang untuk saya share sebabkan saya perempuan. So saya tahu apa bahasa lelaki yang saya tak faham. So daripada situ saya permudahkan. Pada hujung tahun 2019 lah, saya dah start bagi tahu dekat orang saya nak berlumba. And time tu hampir ke semua orang lah yang saya kenal tak setuju. Sebab saya tak ada background pelumba, family saya pun tak ada background pelumba. Daripada rider ke, mekanik ke, tak ada pun yang ada background berlumba. Kita susah nak convince orang sebab kita perempuan, plus pada kedudukan saya sendiri, saya tak pernah berlumba. So susah untuk saya yakinkan orang yang saya boleh berlumba. Sampailah satu masa tu saya dijemput oleh pihak Team Boss, di mana hari tu diorang ada launching pelancaran isu baru diorang lah. Okey, masa saya first jumpa Ika, cerita dengan dia, saya rasa dia ni jenis macam dia cakap dia agak straightforward. Dia cakap straight. So saya suka orang macam tu. Sebab saya pun macam tu. Saya macam cakap politik pusing-pusing memang saya tak boleh lah kan boleh kata. So bila saya jumpa dia, itu saya punya first impression. So saya rasa okey lah, kita boleh, orang macam ni saya boleh bekerjasama dengan dia kan. So Team Boss kira kita mula masa tu untuk Pro-M lah, kita buat
motor Pro M dia lah. First kali masa keluar dekat Sepang, masa tu saya fikir tak nak last. Memang waktu tu kita tahu kita tak pernah berlumba. Tapi hari pertama lumba tu dah fikir dah, tak nak last. Itu je fikir. Tak nak last, tak nak jatuh. Masa first keluar tu memang kita rasa macam jantung tu macam nak tercabut lah sebenarnya. Sebab kita tak pernah rasakan situasi yang macam tu. Memang sebelum ni saya seorang yang lasak. Sebelum ni saya seorang pesilat. So banyak main senjata apa semua tu. Time tu rasa takut dia lain. Tapi bila dekat atas jalan raya, atas track tu, kita rasa dia punya debaran dia tu lain sangat. Tapi bila nampak lampu hijau je, time tu dah fikir apa? Tak nak duduk belakang, so kita pulas je lah. Apa jadi pun jadilah. Masa pusingan yang ketiga dekat Sepang Selatan, masa tu sebenarnya Ika dah ada confident dengan motor. Kita dah testing motor banyak kali time tu. Ika dah ada rasa, okay, time ni bukan dah rasa nak duduk belakang dah rasa nak top 10. So time tu masa qualifying, kita dah start push motor. Walaupun masih dekat belakang-belakang kan. Tapi time tu dah ada confident lah. So bila masa nak race tu, kita dah rasa confident dengan motor, kita dah start laju. Kebetulan motor dekat depan saya rosak. Tapi dia masih berada dekat dalam racing line. So saya tak sempat nak mengelak dia. Saya langgar dia. And bila langgar dia, ada motor belakang langgar saya balik. Langgar saya and saya berpusing ke tengah track. And masa saya tengah pusing tu, dalam masa yang sama ada satu motor langgar kepala. Okay, time tu dah okey lah, rasa nak bangun. Angkat tangan macam ni, satu lagi motor naik kat sebelah. 38 jatuh kat turn berapa? Jatuh kan? 38 jatuh dekat pos 5, pos 6. Oh my god, dia Oh, jatuh. no. Oh my god. Wah. Bila saya patah tangan tu, saya sebenarnya bersyukur sangat-sangat waktu tu PKP balik. So semua orang tak boleh race, dalam masa yang sama saya ada masa untuk recovery. So dalam masa recovery tu sebenarnya ada kerja-kerja lain yang saya buat, perancangan untuk tahun 2021. Dan tak disangka-sangka, race tetap berlangsung pada bulan 12 untuk musim 2020, iaitu kita ada race seminggu straight. Tapi dalam masa yang sama ada sesuatu yang sedang menanti sebenarnya. So, idea projek Pin Racing ni sebenarnya tercetus daripada arwah Abang Ipin sebenarnya. Dia ada hasrat nak buka Akademi Tune Boss. So daripada situ dia cakap nak buka akademi, so kena ada team racing. So daripada situ kita dah discuss, cakap okey kalau macam tu kita buka team racing tahun depan. So dia setuju sangat waktu tu. Okey, dia kata okey Ika, kita buka team racing, Ika uruskan semua, abang nak handle bahagian rider je. Rider dengan motor abang settlekan, dia kata macam tu. So daripada situ lah sebenarnya idea tu tercetus. Itu permulaan idea dia lah. Masa hari launching tu memang kira tu adalah official kan. So time tu memang rasa macam excited lah, tipulah kan, tak excited. Dia sesuatu yang akan mengubah diri Ika, siapakah diri Ika. So daripada situ sangat-sangat rasa excited, dalam masa yang sama ada rasa risau. Sebab dia adalah satu tanggungjawab yang besar untuk Ika bawa tim ni. Kejayaan ataupun kegagalan tim ni adalah di tangan Ika. Lepas habis launching tu, kita ada rasa satu macam beban kat sini. Beban sebab dia bukan beban yang kita tak suka lah. Dia beban yang kita tahu okey, kita ada tanggungjawab yang kita kena laksanakan. Nama saya Muhammad Zulfaqar bin Syarifuddin. Tanggungjawab saya dalam Pin Racing ini ialah Chief Mechanic, mana saya support daripada permulaan buat motor sehingga ke pit lah. Dan dekat pit tu saya akan pastikan motor dalam keadaan baik. Abang Fakar, so macam mana? Yang gearbox tu dah settle ke belum? Gearbox dah settle. Okey. Cuma tinggal rider untuk trial lah. Oh okey. So bila rider akan turun? Rehat ni dah boleh.
Ahad ni boleh Okey. Nanti Kak suruh akhir co-rider suruh turun lah. Bungul tak nak langsung. Dia tak nak bungul jangan gap jauh sebab Alia boleh pergi. Cuma bila dah putus angin tu dia jadi struggle. Benda-benda yang mengejutkan tu kalau costing sebenarnya dia bukan satu benda yang mengejutkan lah sebab costing adalah benda pertama yang Ika sediakan sebelum Ika buka Pink Racing. So daripada situ Ika dah tahulah, okey benda ni akan makan banyak modal untuk buka team racing ni bukan semudah ABC orang kata Ika paling muda. Kita tak termasuk rider kita lah. Ika yang paling muda tapi Ika kena lead, Ika kena ketuai. Orang kata Ika kena lead team tu di mana chief mekanik, kru-kru mekanik yang lain lebih tua daripada Ika. So waktu tu Ika takut. Diorang tak boleh nak dengar cakap Ika. Sebab, okey, kau ni siapa? Budak lagi. Kau tak pernah race. Sebab ada dalam tim kita yang memang dah ada pengalaman racing. So, Ika sebenarnya itu yang paling Ika sangat risau. Tapi, so far kita tak ada masalah lagi. Diorang pun, itulah yang macam Ika cakap. Uniknya organisasi Kaprik ni, setiap orang tahu tanggungjawab masing-masing. Kalau nak cakap perasaan saya waktu nampak kita orang punya pelumba ni berada di hadapan, waktu tu memang rasa excited lah. Excited, takut. Saya macam 50-50 nak percaya ke tak percaya. Kan? Betul ke enjin yang buat boleh laju macam ni? Ke ataupun tim lain tutup throttle? Kan? Tapi dia orang fight nampaklah benda tu betul lah. Alhamdulillah result yang first race ni jauh melebihi jangkaan kita. Waktu tu saya tahu yang saya memilih rider yang betul, tim yang betul dan keputusan yang kita buat di balik tabir tu adalah betul. Saya mula berhadapan dengan orang kata netizen ni pada tahun 2019. So, pada tahun 2019 tu lagi saya dah start terima kecaman orang. Orang start cakap, alah perempuan repair motor. Bukannya betul. Lepas tu bila saya jadi rider, alah race tapi duduk belakang buat apa? And sampailah saya nak buka tim ni, orang masih lagi ada kecaman yang katakan, alah Ika ni sembang je. Macam-macam kecaman. And cabaran-cabaran lain pun banyak juga yang saya hadap. Tapi bagi saya, tak boleh nak pandang benda yang negatif tu sebagai negatif. Bagi saya kalau orang bagi kita kecaman, itu adalah cara diorang bagi nasihat. Mungkin cara nasihat yang diorang bagi tu cara yang agak kasar. So kita translate kan benda tu kepada yang positif. Oh mungkin dia cakap macam ni sebab nak cabar je ni. So benda-benda macam tu lah. And kalau macam ada cabaran lain, saya akan sit down. Kadang-kadang saya akan sit down dengan mekanik dan juga tim. Kita akan fikir macam mana kita nak settlekan benda ni. Dia kena perbanyakkan perbincangan and tak boleh bertindak secara melulu lah. Orang luar boleh tahu benda ni tak mudah. Tapi dalam masa yang sama, tak mustahil untuk kita lakukan. Falsafah yang kira Pink Racing pegang lah. Satu perkataan yang Ika sendiri pegang and Ika nak semua dalam Pink Racing ni pegang adalah ayat daripada arwah Abang Ipin, di mana dia kata tak ada apa yang kita tak boleh buat melainkan kita tak nak buat. Antara orang-orang yang sangat Ika berterima kasih, yang first sekali memang pihak Team Boss lah. Pihak Team Boss macam owner Team Boss, Encik Farhan Ali. Dia antara orang yang orang kata dia lah yang memberi kelulusan. Kalau ada orang lain yang nak tolong pun tapi dia tak bagi kelulusan, tak boleh juga. Dan tak ketinggalan Encik Sufian, itu kita panggil dia Menteri Kewangan lah dalam Team Boss ni. Sebab kalau ada kelulusan daripada yang lain pun dia tak sign, kita tak boleh keluar juga race. Dan yang lain-lain, pihak-pihak sponsor yang memang dah bagi kepercayaan dekat Ika. Terima kasihlah kepada geng-geng otai macam Sifu, YY Pang, Abang Yuzi, Abang Fuad, yang lain-lain semualah yang otai-otai ni. Terima kasih dekat diorang. Sebenarnya Sifu-Sifu otai-otai ni semua diorang dah sediakan platform tau. Platform untuk kita orang muda ni untuk join bahagian pengurusan. So rugilah kalau kita sebagai orang muda tak ambil peluang ni. Tapi orang yang first kali yang Ika nak ucapkan terima kasih iaitu arwah Abang Ipin lah. Kalau kita punya cita-cita, kita kena jadi orang yang
tetap pendirian. Kita tak boleh senang berubah dengan keadaan situasi. Kita kena yakin satu benda lah yang Ika pegang sampai sekarang, kita boleh buat apa yang kita nak buat. Itu je yang Ika pegang sampai sekarang, and benda itulah yang menyebabkan Ika rasa okey, benda ni Ika boleh buat, benda ni Ika boleh buat. Jangan mudah putus asa, tetap pendirian. So untuk perancangan Pin Racing, kita menjangkakan dan merancang untuk pergi ke Asia pada tahun 2022, insya-Allah. Dengan doa korang and sokongan daripada pihak-pihak yang terlibat, tak mustahil benda tu akan terjadi. Itu kita punya mission and target lah. Pertemuan yang pertama menjadi utama bagi musim 2021 di Blitar antara Bangsa Sepang Selatan. Mereka dilepaskan sekarang dengan dua pelumba di hadapan Syamil Amsyar dan juga Daniel Johan yang kita akan berikan tumpuan. Tapi sebelahnya nombor 13 iaitu Faris Iqmal, Karol Ilyas dan juga cuba untuk memberikan cabaran kepada pelumba Tuan Racing yang berada di hadapan. Agak jauh dia meninggalkan lain-lain pelumba. Sekarang pun kita lihat jarak 1 saat dia tinggalkan Akil Daniel Nasrul di tempat yang kedua. Nampaknya Syamil Amsyar jauh tinggalkan lain-lain pelumba. Begitu besar gap dia di awal perlumbaan lagi. Dia sudah menjarakkan diri. Haris Asmaza, Faris Iqmal dan Daniel Johan yang akan berentap untuk penentuan tempat yang kedua. Kelompok yang kedua, Daniel Johan tentang kepastian pelumba terjatuh di bahagian belakang tadi. Tapi di hadapan Akil Daniel akan cuba mengekalkan kedudukan ini, mengawal kelompok yang kedua ini untuk pasukannya. Dan ada kemungkinan juga 1, 2 dan 3 untuk mereka kerana pelumba di bahagian belakang sekali dalam kelompok yang kedua ini itu adalah Daniel Johan, pelumba pasukan veteran sprinter Yamaha 31 Racing yang berada dalam kelompok yang kedua ini. Dua pelumba mereka dalam kelompok ini. Sementara di hadapan jauh meninggalkan lain-lain pelumba, Syamil Amsyar telah pun sampai. Boleh menghampakan mereka adalah Haris Rosmaza dan juga Faris Iqmal, Karol Ilyas dalam kelompok ini untuk menghalang pasukan Ketuan Racing yang bersih di atas podium. Sekarang ini itulah kedudukan mereka. Dan 4 kursinya lagi akan tamatkan dengan 3 pelumba pasukan Ketuan Racing yang mengungguli sekarang dengan Syamil Amsyar jauh di hadapan, tapi 2 pelumba di belakang, Akil Nasrul dan juga Daniel Johan sedang merangka kedudukan untuk kelompok di kedua ini untuk mereka naik ke podium di tempat yang kedua, tempat yang ketiga. Juga Faris Iqmal, Karol Ilyas dalam kelompok ini untuk menghalang pasukan Ketuan Racing yang bersih di atas podium. Sekarang ini itulah kedudukan mereka. Dan 4 kursinya lagi akan tamatkan dengan 3 pelumba pasukan Ketuan Racing yang mengungguli sekarang dengan Syamil Amsyar jauh di hadapan, tapi 2 pelumba di belakang, Akil Nasrul dan juga Daniel Johan sedang merangka kedudukan untuk kelompok di kedua ini untuk mereka naik ke podium di tempat yang kedua, tempat yang ketiga. Mereka berdua jadi mereka boleh bergandingan untuk bantu memastikan berada di hadapan, terutama ketika sampai di lekor akhir nanti menuju ke garisan penamat. Di sini tempatnya yang saya maksudkan. Kerana di sini pelumba di belakang ada kelebihan sikit untuk mendapatkan angin. Jadi kalau mereka berdua boleh tarik menarik, dan ini akan bolehkan mereka sampai 2 dan 3 jika mereka mahu untuk melakukannya. Tapi sekarang ini kedudukan 4 pelumba ini bersaing hebat, berentak sengit untuk perebutan tempat yang kedua dan tempat yang ketiga lah. Wah, saingan sengit sekarang yang sekarang kita lihat masuk ke sektor pertama. Begitu mencabar sekali, bertukar-tukar kedudukan. Kita lihat sekarang 4 pelumba di belakang sana.
Soalan di sini sama ada pasukan Tetuan Racing dapatnya bersih podium ataupun terpaksa menyerahkan kepada Faris Iqmal dan Haris Rosmaza yang memberikan cabaran. Mereka tidak mahu mengalah. Tinggal mereka sekarang ini menuju ke pusingan yang terakhir. Kita tahu bahawa kalau pergerakan begini, penentuan di keluar selekos akhir nanti menuju ke kesan penamat. Pada kedudukan macam ni dan di mana kedudukan yang lebih baik untuk keluar dari selekos akhir nanti? Berada di belakang Berada di untuk belakang. dapatkan angin yang maksimal untuk garisan pertama. Itu yang akan mereka cuba lakukan. Jika tidak, mereka perlu lari. Itu sahaja ubatnya. Rakan sepasukan kita saling bantu-bantu untuk dapatkan angin yang semaksimal yang boleh dan memblok rider-rider lain untuk memotong tim. Itu yang akan cuba dilakukan, tapi kita lihat bukan mudah. Kerana kedudukan sekarang ini dicabar hebat oleh Faris tumpuan pada kelompok ini sekarang. Ini adalah untuk perebutan dua lagi tempat terakhir di atas podium. Sementara Syamil Amsyah sampai ke kesan penamat. Kali ini 20 pasukan Tetuan Racing akan sampai untuk kedudukan 2 dan 3. 2 dan 3. 2 dan 3 milik mereka. Jadi 1, 2 dan 3 milik pasukan Petra Sprinta Yamaha Tetuan Racing. Permulaan yang baik untuk pasukan ini. 1, 2 dan 3. Syamil Amsyah, Omar Effendi, Daniel Johan dan Akil Daniel Nasrul melengkapkan penguasaan mereka untuk 1, 2 dan 3. Inilah keputusannya. Syamil Amsyah Effendi 1, 2 Daniel Johan, 3 Akil Daniel Nasrul, 4 Haris Rosmaza, 5 Faris Iqmal Khairul Elias, 6 Afiq Haris Abu Bakar. 1, 2 dan 3. Permulaan yang baik untuk pasukan Petra Sprinta Yamaha Tetuan Racing bagi musim 2021 ini. Zumba di tempat yang pertama, Muhammad Syamil Amsyah Effendi menunjukkan penguasaan penuh oleh pasukan ini dan juga Syamil Amsyah sekali. Bagaimana dia berada jauh di hadapan dan permulaan yang begitu baik untuk musim 2021.